أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Baik, pada hari ini untuk subjek tajwid. Untuk subjek tajwid, sila buka muka surat 27. Seperti biasa, kita akan gunakan buku teks sebagai bahan rujukan kita. Jadi tolong buka muka surat 27. Pada minggu yang lepas kita sudah pun belajar tentang erti basmalah, ya. Tengok dekat skrin. Tak boleh. Erti basmalah, lafaz basmalah dan juga maksud ataupun pengertian Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya, kejap ya. Mouse ustaz tak boleh gerak lah. Okey, tak apalah. Okey, dah boleh dah. Baik. Buka muka surat 27. Pada minggu lepas kita dah belajar bahagian atas, iaitu erti basmalah, lafaz basmalah dan juga pengertian Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada hari ini kita akan sambung di bahagian bawahnya, iaitu kita nak belajar tentang, tengok ni, 3 cara bacaan basmalah di antara dua surah. Kita nak belajar tentang macam mana cara baca Bismillahirrahmanirrahim di antara dua surah. Contoh surah Qul huwallahu ahad dan juga surah Qul a'udzu birabbil falaq. Selepas baca surah Qul huwallahu ahad, macam mana kita nak baca pula bismillah untuk kita mula surah yang kedua? Macam tu. Macam mana cara baca Bismillahirrahmanirrahim di antara dua surah yang berbeza? Ada berapa cara? Ada 3 cara. Jadi kita nak belajar tentang 3 cara bacaan Bismillahirrahmanirrahim di antara dua surah. Okey, baik. Kita tengok yang pertama terlebih dahulu. Okey, baik. Baca yang pertama, baca sama-sama. Berhenti pada akhir surah pertama dan juga pada basmalah, kemudian membaca awal surah yang kedua. Okey. Berhenti pada akhir surah pertama dan juga pada basmalah, kemudian baru baca surah yang kedua. Macam mana contoh dia? Okay, sekarang tengok kotak warna merah. Yang ini kena perhati betul-betul. Takut kamu silap faham. Sebab ini agak, bukanlah tak susah pun, tapi mungkin agak baru untuk kamu. Macam mana? Okay, cuba tengok. Contoh. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian ada tolak. Tolak maksudnya berhenti. Maknanya lepas habis wa min syarri hasidin idza hasad, habis surah Al-Falaq. Ni surah Al-Falaq ni habis, maka kena berhenti. Lepas tu baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti sebab ada tolak. Tapi dalam Quran tak adalah tolak. Dalam Quran tak ada tolak. Ini dalam buku sahaja supaya nak ajar macam mana cara kita nak baca bismillah di antara dua surah yang berbeza. Baik. Lepas tu baru baca
Bismillahirrahmanirrahim. Tolak, maknanya berhenti. Lepas tu dah berhenti, baru baca surah baru. Contoh, Qul a'udzu birabbin nas. Boleh? Jadi ada dua tolak di sini. Ada dua kali berhenti. Kita ulang. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nampak tak? Maknanya surah Al-Falaq yang atas dan juga bismillah dua-dua kena berhenti baru baca surah yang baru. Boleh faham? Baik, selesai yang pertama. Kemudian buka muka surat sebelah, muka surat 28. Kita tengok cara kedua pula. Dia ada banyak cara. Maknanya semua cara boleh. Yang pertama boleh, yang kedua boleh, cara ketiga pun kita boleh guna. Macam mana caranya? Okay, baik. Nombor 2. Kita baca, berhenti pada akhir surah pertama, kemudian membaca basmalah dan disambungkan dengan awal surah kedua. Kita ulang balik. Macam mana? Kita berhenti pada akhir surah pertama. Akhir surah pertama kita berhenti dulu. Kemudian kita baca bismillah. Yang mana bismillahirrahmanirrahim itu kita sambungkan dengan awal surah yang kedua. Contoh. Kita baca contoh dia. Wa min syarri hasidin idza hasad. Berhenti dulu. Kemudian baca bismillah. Sebab nak masuk surah baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nampak tak? Yang ini dekat skrin ustaz ni, cuba tengok. Yang ini ustaz sambung sebab ada tambah. Dalam Quran tak adalah tulis tambah. Cuma dalam buku dia nak ajar kita boleh sambung dekat bahagian ini. Macam mana? Kita ulang balik. Baca sama-sama. Wa min syarri hasidin idza hasad. Berhenti. Baca surah baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi kita boleh sambung. Kalau cara pertama tadi, dekat sini pun dia berhenti juga. Cara kedua, dekat sini dia sambung. Dua-dua boleh. Boleh. Ikut mana kamu suka. Baik, sekarang cara ketiga. Cara yang ketiga. Menyambungkan akhir surah pertama dengan basmalah dan awal surah kedua. Maknanya dua-dua sambung, semua sambung. Contoh, sebab itu ditulis tambah-tambah. Maknanya sambung-sambung. Contoh, wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ustaz tak cukup nafas pula. Ulang balik. Tarik nafas panjang sikit sebab kita nak sambung semua. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Lagi sekali sama-sama. Tarik nafas. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Kita sambung semua. Itu maksud dia. Ingat, bila kita sambung, kita tak boleh berhenti. Tak boleh kita baca idza hasad bismil. Tak boleh.
Kalau nak sambung, kena sambung. Iza hasada bismillah. Kalau nak berhenti, kena berhenti betul-betul. Iza hasad. Berhenti. Ambil nafas baru. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Kalau nak sambung, jangan matikan dia. Kalau nak sambung, kena hidupkan huruf dal. Hasada bismillah. Sama juga ni. Ar-Rahmanir-Rahim. Qul a'u. Kenapa kita baca mi? Sebab kita nak sambung. Kalau nak berhenti, baru boleh matikan. Ar-Rahmanir-Rahim. Boleh faham? Okey, baik. Jadi ada tiga cara baca, iaitu kita tengok balik apa dia? Tolak, berhenti. Yang kedua, tolak tambah, berhenti sambung. Yang ketiga, tambah, iaitu sambung semua sekali. Boleh faham? Baik. Last. Apa dia kata? Kita baca. Dilarang membaca akhir surah pertama dengan basmalah. Dilarang menyambung akhir surah pertama dengan basmalah dan berhenti padanya. Kemudian membaca awal surah kedua. Kerana basmalah dijadikan di awal surah, bukan di akhir surah. Okey, baik. Cara keempat ini adalah dilarang. Tak boleh kita sambung akhir surah pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita berhenti pula, baru kita baca surah yang kedua. Contoh, yang ini salah ya. Contoh kita baca yang salah. Apa dia? Kita baca, tengok mouse, tarik nafas. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung, kemudian kita berhenti, kemudian kita baca Qul a'udzu birabbin nas. Ini adalah salah. Kenapa salah, Ustaz? Kenapa salah? Sebab kita kena faham Bismillahirrahmanirrahim ini dibaca kerana surah yang kedua. Kerana ada surah Qul a'udzu birabbin nas. Jadi tak bolehlah kita sambung wa min syarri hasidin idza hasad. Kita sambung dengan bismillah, tiba-tiba kita berhenti, kita baca surah kedua. Kalau nak sambung, kena sambung dua-dua. Macam nombor 3. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Itu baru boleh. Tambah boleh. Tambah tolak tak boleh. Sebab apa? Nanti seolah-olah bismillahirrahmanirrahim untuk surah pertama pula. Sedangkan bismillahirrahmanirrahim ini untuk surah kedua. Tapi kita pergi pisahkan, kita sambungkan dengan surah pertama. Itu adalah salah. Kalau nak sambung, kena sambung dua-dua. Boleh faham? Jadi, yang betul adalah cara pertama, tolak-tolak. Cara kedua, tolak tambah. Dan cara ketiga, tambah-tambah. Yang salah, tambah tolak. Sebab apa? Sebab bismillahirrahmanirrahim adalah untuk surah kedua, bukan untuk surah yang pertama. Boleh faham? Baik. Sebelum ni kita ada belajar tentang cara baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau isti'azah boleh, tolak-tolak boleh, tolak tambah boleh, tambah tolak boleh, tambah-tambah pun boleh. Empat-empat boleh. Itu kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kita ada belajar sebelum ni. Boleh semak balik. Tapi kalau untuk tajuk bismillah ini, tolak-tolak boleh, tolak tambah boleh, tambah-tambah boleh, tambah tolak tak boleh. Boleh faham tak ni? Ni kena fokus elok-elok. Ya, kena fokus elok-elok. Ustaz ulang balik, tambah tolak tu apa Ustaz? Dalam buku ni,
tolak tu bermaksud berhenti dan ambil nafas baru. Kalau tambah bermaksud sambung, tak matikan, hidupkan balik, hidupkan dia punya baris dan sambung dengan bismillah. Itu maksud tambah. Kalau tolak, kita berhenti dan ambil nafas baru. Boleh faham? Kena hafal. Kena hafal. Kalau susah nak hafal, ingat simbol je. Tolak boleh, tolak tambah boleh, tambah boleh, tambah tolak tak boleh. Dan ingat dan fahamlah tolak tu apa, tambah tu apa. Itu sahaja, ya. Itu sahaja. Kena baca. Kalau tak faham, tanya ustaz nanti, WhatsApp ustaz ke, nak call pun boleh kalau nak, tak ada masalah pun. Tapi kena baca dululah, jangan tak baca. Baca pun tak, memang tak faham lah. Kena baca, kemudian tanya, ustaz tak faham lah ustaz. Barulah ustaz boleh tolong terangkan lagi. Tidak, kalau tak baca memang ustaz terangkan 10,000 kali pun kamu tak faham. Sebab malas membaca. Baik, muka surat 29. Kita baca sekali lalu, kita nak habiskan. Muka surat sebelah 29. Setiap pekerjaan yang baik hendaklah dimulakan dengan lafaz bismillah ataupun lafaz basmalah. Ya, betul. Apa-apa pekerjaan yang baik, menulis, nak makan, nak minum, nak apa lagi? Nak pakai baju, nak keluar rumah, nak naik kenderaan, semua pekerjaan itu hendaklah kita mulakan dengan lafaz basmalah. Tak berdosa lah, bukan hendak di sini bukan wajib. Hendak di sini maknanya sunat. Maknanya kalau buat itu adalah sangat-sangat cantik dan berpahala. Baik. Tapi tak wajib ya, tak wajib. Tapi kena buat lah sebab kita nak ikut sunnah. Apa-apa pekerjaan kita mulakan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Boleh faham? Baik, untuk minggu depan insya-Allah ya, untuk minggu depan kita akan belajar tentang lam lafzul jalalah. Lam lafaz jalalah. Itu untuk minggu depan ya. Untuk minggu ni pastikan faham dulu yang kita belajar ni. Tolak tambah ni. Boleh faham? Baik, jadi Ustaz akhiri dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.